saya nak cerita tu kalau orang rasa dah orang boleh tahu. Saya rasa Tuhan tahulah sakit saya masa tunya. Kalau orang cerita sakit teramat sangat. Sakit saya kalau resedu saya masa saya sakit sebelum buat operasi tu memang sakit teramat sangat. Tuhan saja tahu. Saya pernah kena atuk kepala dinding, sakit kepala saya tu dia berdenyut lagi. Masa nak solat sujud pun tak boleh, sakit. Batu muka saya pun masa saya sujud tu saya keluar air pun ada, keluar hidung, hingu. Nanah ada berlaku keluar. Resdung ni adalah di mana keadaan saluran hidung atau rongga hidung atau juga sinus yang dikeliling hidung kita menjadi radang, inflame. Ini disebabkan oleh berbagai keadaan. Yang paling common ataupun yang paling biasa ialah jangkitan kuman. Nama saintifik dia ataupun nama medical term dia ialah rhinosinusitis, iaitu radang pada hidung dan juga radang pada sinus. Antara jangkitan kuman yang paling biasa yang menyebabkan resdung ialah virus, diikuti oleh bakteria dan paling jarang ialah fungus. Itulah resdung yang kita kenali di sini. Resdung ni kalau kita sakit, kalau masa pengalaman saya lah, kalau saya sakit resdung, saya akan jadi sakit kepala, sakit muka, sakit hidung. Memang saya tertekan, saya nak marah kat orang. Tambah saya sakit kepala. Sakit kepala saya tak nak buat apa. Saya terpaksa kena ambil ubat. Kalau tak ambil ubat, saya kena tidur. Ataupun saya tak ambil air batu untuk letak atas kepala saya. Kalau tak, saya tanpa bantuan ubat semua tu saya akan ke hospital lah. Untuk ambil injection ataupun masuk ward ke. Sampai begitulah sekali sakit saya alami. Jadi mereka-mereka yang berisiko tinggi untuk mendapat resdung ialah mereka-mereka yang mempunyai struktur hidung yang bukan normal dan juga pada mereka yang mempunyai pertahanan badan yang kurang. Selain daripada itu, seseorang yang paling mudah untuk mendapat resdung ialah mereka-mereka yang sudah ada penyakit alahan rhinitis. Kalau sekiranya alahan rhinitis tidak dirawat dengan sempurna, mungkin pasien pesakit ini akan mendapat penyakit resdung. Ramai yang tanya saya berkenaan dengan adakah penyakit resdung ini boleh dituruni daripada ibu bapa ke anak-anak. Sekiranya kalau kita lihat daripada sudut alahan rhinitis yang boleh menyebabkan pesakit risiko mendapat resdung. Alahan rhinitis itu yes. Betul, dia akan ada genetiknya. Tapi penyakit resdung sendiri ataupun inflamasi atau radang saluran pernafasan hidung dengan sinus ini mungkin boleh dituruni sekiranya penyakit-penyakit alahan rhinitis itu diturunkan daripada ibu bapa kepada anak-anak mereka. Saya kena resdung ni daripada saya sekolah rendah lagi. Tapi saya tak pernah ambil treatment apa-apa. Sebabnya saya kira berubat cara kapung lah. Sebab saya dengar tua Lepas tu masa sekolah menengah pun saya kena lagi. Memang resdung saya memang tak nak kawal. Memang kuat. Terlalu kuat sangat. Sampai ke naik kudi, jadi asma semua sekali lah. Untuk merawat penyakit resdung secara perubatan sebelum pembedahan, kami sarankan pesakit untuk menggunakan beberapa jenis ubat-ubatan. Yang penting sekali ialah
nasal spray ataupun semburan di dalam hidung. Terdapat berbagai jenis semburan di dalam hidung dan nasihat yang paling bagus ialah daripada doktor pakar untuk memilih yang mana sesuai untuk pesakit. Jadi semburan yang di dalam hidung boleh dilakukan secara berterusan sehingga doktor akan menasihatkan jangka masa yang tertentu yang patut digunakan. Juga pesakit juga akan diberikan beberapa ubat-ubatan yang lain. Okay. Setiap ubat-ubatan ini berfungsi untuk mengurangkan simptom-simptom resdung. Cik Samsul, saya akan gunakan kamera ni dan saya akan lihat dalam monitor ni lah, dalam hidung Cik Samsul. Okey? InsyaAllah tak sakit lah. Apa-apa kalau rasa tak sedap apa semua angkat tangan. Okey? So, jadi kita akan tengok ya. Okey. Sekarang ni apa yang saya lihat dekat hidung ni adalah struktur yang normal lah, turbinate dan juga ruang hidung Cik Samsul lah. Sekarang ni, buat masa sekarang ni tiada benda yang tak ada cecair yang hijau kuning lah. Kalau Cik Samsul tengok di sini kan, di sini kita punya lidah, ini kita punya lelangit, lelangit. Dan ini kawasan hidung kita. Jadi udara akan masuk melalui hidung di sini, akan mengalir di celah-celah apa yang kita lihat tadi. Okey, dan bila dia mengalir di sini, hidung ni akan berfungsi sebagai pelembap udara. Udara kering di luar akan masuk di sini, akan melembapkan udara dan menyediakan udara yang sesuai untuk kita bernafas. Okey, apabila ini terganggu, contohnya seperti mana Cik Samsul cakap tadi, dia ketat dan radang atau sumbat, maknanya angin tidak boleh lalu sini. Okey, angin tidak boleh, angin udara tidak boleh melalui di kawasan ini, terpaksa melalui di kawasan mulut. Okey, dan apabila melalui di kawasan mulut, ia akan menyebabkan udara itu kering. Pembedahan ini adalah khusus untuk pesakit resdung. Jadi indikasi pembedahan ini ialah apabila rawatan perubatan, biasanya rawatan perubatan gagal setelah diberi tempoh masa yang tertentu, pembedahan itu gagal. Jadi kita akan nasihatkan pesakit untuk melakukan pembedahan resdung atau FAST ini. Pembedahan ini diharap akan mengembalikan fungsi hidung ataupun fungsi sinus kepada asal, menyebabkan pengaliran hingus keluar dengan baik, tiada obstruction, tiada halangan. Seterusnya akan menghindarkan ataupun akan menghalang daripada resdung kembali. Jadi seelok-eloknya apabila kita menerima rawatan resdung secara perubatan daripada doktor, sepatutnya resdung itu dirawat dengan baik, segala arahan doktor dan ubat-ubatan diambil dengan baik, maka ini akan menghalang daripada resdung menghalang resdung dan seterusnya menghalang komplikasi resdung yang teruk. Saya masuk daripada pagi pukul 10, saya keluar dalam pukul dah malam baru saya keluar pada operation. Saya buat operation, lepas buat operation tu saya duduk dalam ward, pakai ward Pak Timur depan. Pak Timur, dia masukkan tempok dalam hidung saya, keluarkan nanah-nanah semua. Lepas tu saya tunggu pergi klinik balik, saya ikut treatment dia lah. Daripada saya keluar di ward tu, saya ikut treatment. Tak kali dia suruh mari, saya pergi. Jadi kita sarankan pesakit menggunakan ubatan yang berbentuk spray di dalam hidung ataupun nasal spray. Terdapat berbagai nasal spray yang ada di market, tetapi atas nasihat doktor, pesakit akan disarankan menggunakan nasal spray yang tertentu pada jangka masa yang ditentukan. Okay. Selain pada nasal spray, ubat-ubatan seperti pil antihistamin ataupun antibiotik juga ada disarankan untuk digunakan oleh pesakit resdung. Okey,
Setiap ubat-ubatan ini ada fungsi masing-masing. Okey, seperti ubatan pil akan mengurangkan hidung berhingus, mengurangkan bersin yang melampau dan juga mengurangkan kegatalan di hidung, di muka ataupun di mata, tetapi tidak juga mengurangkan simptom hidung tersumbat. Manakala spray hidung akan mengurangkan semua simptom-simptom itu. Jadi saya sarankan supaya pesakit resdung ini menggunakan ubat-ubatan itu mengikut arahan doktor pakar dan juga pada jangka masa yang ditetapkan. Saya nak cerita tu, kalau orang rasa dah orang boleh tahu saya rasa Tuhan tahulah sakit saya masa tu nya. Kalau orang cerita sakit teramat sangat. Kalau siapa ada sakit sedung ke apa ke, gila jumpa doktor awal-awal. Jangan jadi macam saya. Telinga pun jadi kurang, hidung pun bau pun kurang. Masa sekali efek dia tu lah kalau tak pergi buat selalu awal-awal.